pengalaman, saya mengambil jurusan Bachelor in Telecommunication Technology with Honour di Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute atau lebih dikenali sebagai UniKL BMI. UniKL BMI adalah universiti teknikal swasta yang terletak di Gombak, Selangor. UniKL BMI ini adalah salah satu daripada 14 kampus UniKL di semenanjung Malaysia. Dalam pelancangan pembelajaran di UniKL BMI, subjek khusus khidmat masyarakat atau lebih dikenali sebagai Community Service bersama kodnya MPU 3422. Community Service ini adalah modul yang wajib diambil bagi setiap pelajar dengan baki kreditnya iaitu 2 jam kredit. Di dalam subjek ini, saya telah ditugaskan untuk membuat satu tugasan video dan tajuk yang saya kemukakan itu adalah cara-cara untuk menservis laptop. Sasaran penonton yang saya target terdiri daripada golongan pelajar dan golongan dewasa yang kerap menggunakan laptop untuk melakukan tugasan harian mereka. Jadi, sebelum saya memulakan untuk menunjukkan cara-cara servis laptop ini, lebih baik saya terangkan dahulu apa tujuan servis laptop ini dan bagaimana untuk mengelakkan laptop kita daripada rosak. Mari, apa maksud servis laptop ya? Servis ni buat apa je? Repair habis semua ke? Mungkin ada yang kurang jelas dan mempunyai pemahaman yang berbeza mengenai servis laptop ini. Di sini, servis bermaksud proses mencuci kipas dan bahagian dalaman laptop ataupun PC kita yang sudah diselaputi habuk ataupun berdasing-berdasing yang tidak dikenali. Selain itu, lapisan thermal paste yang sudah kering akan digantikan dengan lapisan yang baru. Tujuan utama servis laptop ini adalah untuk memberikan pengundaraan yang sihat kepada laptop kita sekaligus mengurangkan risiko overheating. Tambahan lagi, servis ini mampu memanjangkan jangka hayat komponen-komponen yang berada di dalam laptop itu. Dalam isu penjagaan komputer, terutamanya laptop, ramai yang tidak memandang serius dalam isu penjagaan laptop, motherboard ataupun kipas. Ramai di antara kita aware berkenaan dengan isu penjagaan laptop. Namun, tidak ramai yang tahu kepentingan menjaga motherboard dan kipas laptop tersebut. Sebenarnya, motherboard laptop dan kipas adalah amat penting untuk dijaga dan antara spare part yang paling mahal untuk diganti jika rosak. Oleh sebab itu, saya mengatakan ia amat penting untuk dijaga dan untuk diservis. Jangan biarkan sehingga ia menjadi semakin teruk, barulah kita terhege-hege untuk hantar servis. Yang lebih malang lagi ialah apabila laptop kita sudah tak boleh digunakan, barulah kita ingin servis. Pada masa itu ia sudah terlambat, kerana motherboard kita kemungkinan sudah rosak atau tidak boleh digunakan dan terpaksa mengeluarkan ribuan ringgit untuk merepair kos motherboard tersebut. Adakah kita kejam dengan laptop kita? Mari kita selidik kebenarannya. Penjagaan laptop ni harus diambil penekanan kepada pengguna yang tegar. Terusnya, masalah yang akan dihadapi jika kita tidak menjaga laptop kita. Pasti kita rasa pelik kan, Mas? Kenapa secara tiba-tiba laptop kita menjadi panas? Kipas yang daripada laptop itu mengeluarkan angin yang panas dan laptop kita kerap kali mati atau terrestart sendiri. Kadang-kadang baru je on, terus terpadam dekat logo Windows tu. Jadi inilah masalah yang sering dihadapi oleh pengguna-pengguna yang dikategorikan sebagai pengguna yang kejam. Mengapa ianya terjadi? Perkara sebegini adalah berpunca daripada chipset pada motherboard tidak mampu lagi untuk berfungsi seperti biasa kerana ia tak dapat mengawal pengeluaran haba yang dihasilkannya.
Ini kerana ruangan udara pada kipas laptop tu telah tertutup oleh habuk ataupun benda asing yang tidak dikenali. Jadi, apabila sudah sampai satu tahap menyebabkan chipset sudah tidak boleh digunakan lagi kerana terbakar dari dalamnya. Okey, mari kita teruskan lagi dengan seterusnya, iaitu bagaimana untuk kita mengelakkan laptop kita daripada rosak. Menjaga laptop ni taklah sukar seperti yang kita fikirkan. Cukuplah kita hantar servis ia sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Bagi yang mahir untuk melakukannya sendiri, mungkin dia tak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Tetapi jika kita tak pandai untuk mengendalikannya, jangan memandai-mandai untuk repair sendiri. Kita boleh menjadi pengguna yang lebih kejam. Okey, mudah saja. Hantarkan kepada yang pakar. Ia amat berbaloi dengan kos yang diberi oleh pakar tersebut. Daripada kita perlu fikir mengeluarkan RM1 yang lebih besar apabila kita yang tak tahu yang tak ada pengalaman untuk repair, iaitu kita dah repair dah jadi rosak balik. Jadi fikirkanlah kebaikan lebih daripada keburukan. Bak kata pun jaga, menyesal dahulu pendapat, sesal kemudian tiada guna lagi. Baiklah, kita sudah masuk ke bahagian cara-cara untuk menservis laptop. Baiklah, langkah yang pertama ialah kita perlu buka belakang panel laptop yang kita ingin servis itu. Kebanyakan laptop, motherboard mereka hanya berada di belakang, tapi sesetengah untuk laptop yang sudah lama, motherboard mereka perlu dibuka melalui keyboard. Di sini saya akan jelaskan setiap komponen yang berada dalam laptop. Ini adalah kipas untuk mengeluarkan angin-angin yang diperlukan untuk menyejukkan laptop, dan ini ada pula slot untuk bahagian RAM. Cara untuk memasang RAM ni hanyalah kita hanya memasukkan kepada slot yang telah disediakan yang terdapat pada motherboard. Sini adalah tempat terletaknya hard disk, dan ini adalah heatsink untuk menyejukkan GPU dan CPU laptop tersebut. Ini adalah Wi-Fi card. Wi-Fi card ini berfungsi sebagai pencari siaran internet. Sekiranya Wi-Fi card tiada, laptop kita tidak dapat berhubung dengan internet. Seterusnya, ini pula adalah RAM, iaitu Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data yang bersifat. Sekiranya sumber elektrik tiada, data dalam itu akan kehilangan. Seterusnya, ini adalah SSD, iaitu Solid State Drive. Solid State Drive dan HDD, iaitu Hard Disk Drive, sangatlah berbeza kerana SSD ini lebih laju berbanding dengan HDD. Sudah berjaya untuk membuka CD-ROM ataupun DVD-ROM. Komponen ini berfungsi sebagai pembaca atau menulis data di atas CD,
dan DVD. Yes, akhirnya berjaya juga mengeluarkan kipas ni daripada heatsink. Okey, ini adalah kipas yang berada di dalam laptop untuk menyejukkan dan memberi pengudaraan yang sihat kepada laptop kita. Baiklah, ini adalah alkohol isopropyl 99% alkohol. Kita akan menggunakan alkohol ini untuk mencuci thermal paste yang sudah kering. Seterusnya, kita akan meletakkan thermal paste yang baru kepada CPU dan GPU laptop kita. Di sini saya menggunakan MX4 thermal compound untuk menggantikan thermal paste yang telah kita cuci tadi. Thermal paste ini juga dapat bertahan selama 8 tahun, maksimum dan minimum saya rasa. Seterusnya, kita perlu pastikan kipas yang kita cabut daripada heatsink tadi telah kita pasang. Dan kita letakkan heatsink ke tempat yang telah disediakan dengan berhati-hati agar thermal paste tidak akan terkeluar daripada tempat yang telah kita letak. Akhir sekali, kita perlu letakkan semula komponen-komponen yang telah kita cabut ke tempat yang asal. Baiklah, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung video ini. Saya mengharap video yang telah saya lakukan ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang mengalami masalah laptop ataupun mereka yang ingin melakukan servis laptop ini sendiri. Cakapkan saya daripada video ini adalah saya dapat membantu seseorang menghadapi masalah laptop overheating ataupun ingin membuka kedai untuk servis laptop. Akhir kata daripada saya mengucapkan jutaan terima kasih
kepada rakan dan pensyarah saya, iaitu Encik Azrul Hisham bin Abdul Rahman, atau lebih dikenali dengan gelaran glamournya Sir Roy. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, bye-bye.